Falmira, seorang wanita berusia sekitar 38 tahun, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sejak beberapa tahun lalu, dia merantau ke Kalimantan Barat, Indonesia untuk bekerja di sebuah ladang kelapa sawit, mencari rezeki demi keluarganya di kampung halaman. Pada pagi itu, sekitar jam 8, Falmira membawa tangki kosong menuju ke payah berdekatan, tempat dia biasanya mengambil air untuk menyembur rumpai di ladang. Takungan air payah itu kelihatan tenang dengan permukaan berlumut kehijauan seperti keadaan yang biasa dilihat setiap hari. Pengambilan air dari takungan ini merupakan rutin bagi setiap pekerja ladang dan air tersebut digunakan untuk menyembur racun rumpai di kebun. Aktiviti ini sudah menjadi sebahagian daripada rutin harian mereka, termasuk Falmira. Namun tanpa dia sedari, di sebalik kehijauan yang menyelubungi takungan air itu, tersembunyi sesuatu yang sedang memerhati setiap gerak-gerinya. Secara tiba-tiba, seekor buaya menyerang Falmira, cuba menyeretnya ke dalam air. Buaya itu menyeret Falmira ke dalam takungan sehingga tubuhnya hampir sepenuhnya tenggelam. Falmira berjuang seorang diri tanpa sesiapa menyedari keadaannya selama lebih setengah jam. Dia menggunakan kekuatan tangan dan kaki untuk menolak dan menahan cengkaman buaya, berjuang sekuat tenaga. Selepas tempoh itu, Falmira menjerit meminta tolong, namun jeritanya pada awalnya tidak didengar oleh sesiapa. Akhirnya rakan sekerja yang mendengar jeritanya segera berlari untuk membantu. Berdasarkan rakaman video yang tular, kelihatan Falmira masih berusaha bertahan hidup dengan memegang sebatang kayu yang sengaja diberikan oleh rakannya sebagai sokongan untuk terus terapung. Beberapa individu lain dilihat mengusik permukaan air serta menghalau buaya itu menggunakan batang kayu dengan harapan pemangsa itu melepaskan gigitannya. Ditangkapnya dah badannya tuh mesti badan itu. Pemandangan itu sungguh memilukan, melihat bagaimana dia sedang bertarung antara hidup dan mati di hadapan mata mereka yang hanya mampu berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkannya. Falmira bertahan dalam cengkaman buaya selama kira-kira 90 menit sebelum akhirnya buaya itu melepaskan cengkamannya. Dia segera dibawa ke klinik milik syarikat sawit di Desa Air Hitam Hulu sekitar jam 10.30 pagi untuk menerima rawatan kecemasan pertama. Kemudiannya Falmira dipindahkan ke Hospital Imanuddin di Pangkalan Bun untuk menjalani rawatan lanjut. Keadaannya ketika itu sangat kritikal dengan banyak kecederaan pada kaki kiri dan kanan, betis, paha serta tulang belakang. Perlu diketahui, gigitan buaya boleh merosakkan otot dan tisu kerana tekanan rahang yang sangat kuat, dan tempat-tempat seperti paha atau betis yang terkena banyak pembuluh darah penting, meningkatkan risiko pendarahan dan jangkitan. Namun dia dijangka dapat pulih sepenuhnya dengan penjagaan perubatan yang berterusan. Falmira mengatakan dia masih dapat melihat buaya dalam fikirannya dan merasa kesakitan pada tubuhnya, tetapi dia sangat bersyukur kerana masih hidup dan menerima rawatan perubatan tepat pada waktunya. Masih untuk saya dalam air. Boleh 1 jam pegang di situ dia? Tidak melepaskan? Kalau dia ada kepala, dari tarik kan, jatuh ke belakang. Oh, jatuh ke belakang? Bukan yang maksudnya? Nah. Tarik kan? Tarik dulu. Terus jatuh ke belakang? Belakang. Dia tarik? Tarik kan, masukkan ke dalam air. Indonesia merupakan rumah kepada 14 spesies buaya dengan populasi reptilia gergasi ini berkembang subur dalam iklim tropika negara itu, terutamanya di Kalimantan. Namun, keseimbangan antara manusia dan pemangsa purba ini semakin terganggu.
Menurut pakar pemeliharaan hidupan liar, buaya-buaya ini kini terpaksa bergerak semakin hampir ke kawasan daratan dan penempatan manusia. Antara punca utamanya ialah penangkapan ikan secara berlebihan yang mengurangkan sumber makanan semula jadi mereka. Selain kehilangan habitat apabila kawasan pesisir, sungai dan paya diubah menjadi ladang kelapa sawit serta projek pembangunan lain. Dalam masa yang sama, penduduk desa dan pekerja ladang di kawasan sungai sering tidak menerima sebarang amaran formal atau papan tanda mengenai kehadiran buaya. Keadaan ini menjadikan buaya mudah tersembunyi di habitatnya sendiri tanpa disedari manusia. Air yang kelihatan tenang itu sebenarnya boleh menjadi wilayah pemangsa yang sentiasa menunggu peluang. Atas sebab itulah, serangan seperti yang menimpa Palmera boleh berlaku tanpa sebarang peringatan, bukan kerana kecuaian semata-mata, tetapi hasil daripada pertembungan ruang hidup antara manusia dan hidupan liar yang semakin tidak dapat dielakkan. Pada 7 Januari 2020, seorang anggota polis dari Polk County, Georgia bernama Andy Anderson sedang memberi respon terhadap laporan kes pecah masuk di sebuah rumah di College Street, tidak jauh dari sebuah landasan kereta api. Setibanya di lokasi, dia terlihat seorang remaja lelaki berusia 18 tahun, Jaden Willis Moites, sedang meninggalkan kediaman itu sambil membawa beberapa barangan, termasuk sesuatu yang kelihatan seperti televisyen. Situasi itu dengan cepat berubah tegang apabila Jaden melarikan diri dan pegawai Anderson terus mengejar. Apa yang berlaku selepas itu direkam sepenuhnya oleh kamera badannya. Namun hari itu akan menjadi satu insiden yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya. 6911. Come here. Get right working out towards Piedmont at the railroad tracks. Jaden terus melarikan diri sehingga memasuki kawasan landasan kereta api yang digunakan untuk laluan kereta api kargo membawa pelbagai muatan seperti kontena dan barangan industri. Ketika pegawai Anderson cuba mengejar, tumpuannya sepenuhnya terarah kepada misi menangkap remaja itu. Namun fokus itu kemudian membawa akibat malang. Pada waktu itu, dia tidak menyedari kehadiran sebuah kereta api kargo yang sedang membawa muatan ratusan tan besi bergerak pada kelajuan tinggi ke arahnya. Dalam rakaman, kedengaran jelas hon kereta api dibunyikan, tetapi pegawai Anderson seperti tidak menghiraukannya. Dalam beberapa saat sahaja, dia dirempuh dari arah belakang. Akibat rempuhan itu, pegawai Anderson terhempas ke kawasan semak berhampiran, namun kamera badannya masih terus merakam. Beberapa saat kemudian, terdengar suaranya mengerang, meminta pertolongan berulang kali. Apabila pasukan kecemasan tiba, mereka menemui Anderson dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Akibat rempuhan itu, Anderson mengalami gegaran otak, 6 tulang rusuk patah, siku hancur dan patah teruk, serta tulang bahu retak. Dia segera menjalani pembedahan dan dirawat sehingga 12 Januari 2020 sebelum dibenarkan pulang untuk proses pemulihan. Bagi Jaden Willis Moites pula, dia berjaya meloloskan diri pada hari kejadian, namun ditangkap beberapa hari kemudian, iaitu pada 13 Januari 2020 oleh pihak berkuasa. Dia kemudiannya didakwa di mahkamah atas pertuduhan pecah rumah. Pegawai Anderson akhirnya pulih sepenuhnya dan kembali bertugas seperti biasa. Insiden ini memperlihatkan betapa pantasnya tumpuan seseorang boleh terganggu. Hanya 1 detik adrenalin dan penglihatan yang terhad sudah cukup untuk membuat seseorang tidak menyedari bahaya yang sedang menghampiri. Bill Mead merupakan seorang YouTuber yang mengendalikan sebuah saluran yang memberi tumpuan utama kepada topik agama. Bill memulakan saluran YouTube miliknya pada tahun 2014. Dalam tempoh 4 bulan, dia telah memuat naik sebanyak 71 video. Kebanyakan topik yang dibincangkan berkait rapat dengan agama. Dia turut menunjukkan keterbukaan untuk berbincang mengenai kepercayaannya.
Sepanjang kewujudan saluran itu, Bill secara tidak langsung memperlihatkan dirinya sedang berdepan dengan masalah kesihatan yang serius. As you've seen some of my videos, and I do hope more of you will, you've noticed a man, not so young, but with a swollen jaw on the right side. This is something that's been coming along, getting to this stage for a couple of months. It is a cancerous tumor that one day soon a doctor will either remove it surgically or I'll have some radiation that can take care of it and get rid of it. Because there is some pain that goes with it. Not that horrible, but I mean, a little harder to sleep, and I think about it during the day. But why this came on, nobody knows. I first thought it was just a wisdom tooth kind of moving around like they do, but it's a lot more than that. Dalam beberapa video, dia berkongsi tentang tumor di rahangnya yang pada mulanya dilihat sebagai sakit gigi, tetapi kemudian menjadi lebih teruk sebelum akhirnya dia dipercayai mengidap kanser mulut pada tahap akhir. I guess you've noticed that I'm not the most handsome character on YouTube. Therefore, I have a very important suggestion I hope you'll follow. Do not watch any of my videos, but please listen to them of what we need to know, what you need to know, what I need to know. But you're not going to get that by simply watching the screen all during the video. As I mentioned before, I have this cancerous tumor the doctors are working on to figure whether to remove it or to give some radiation that will make it smaller and get rid of it and the pain that goes along with it. Dalam tempoh 4 bulan aktif di YouTube, pengikutnya dapat menyaksikan sendiri perkembangan penyakitnya yang semakin memburuk. Pada 21 Oktober 2014, Bill memuat naik sebuah video bertajuk 10 Hours Surgery Tomorrow dalam huruf besar sepenuhnya. Anehnya, dua buah video dimuat naik dengan tajuk yang sama, namun kedua-duanya tidak mengandungi sebarang audio, menjadikan video tersebut sunyi sepenuhnya. Dalam ruangan penerangan video berkenaan, Bill menulis teks yang tidak tersusun dengan jelas, memohon agar mendoakan dirinya serta doktor yang bakal menjalankan pembedahan tersebut. Selepas itu, tiada lagi video dimuat oleh Bill. Melihat perkembangan penyakitnya yang semakin memburuk, diikuti dengan video terakhir mengenai pembedahan, saluran YouTube-nya terus terhenti sepenuhnya. Hal ini menimbulkan persoalan tentang apa yang sebenarnya berlaku kepada Bill. Salah seorang pengikutnya menulis bahawa Bill menetap di California dan mempunyai seorang isteri bernama Doris. Ada juga versi tidak rasmi yang mengatakan Bill Mead meninggal dunia beberapa minggu selepas pembedahan. Namun selepas pencarian panjang di internet, tiada sebarang maklumat rasmi dapat ditemui yang mengesahkan hubungan itu. Kebanyakan informasi yang wujud hanyalah komen dalam talian dan interpretasi pengikut salurannya, bukannya laporan daripada sumber rasmi. Apa yang lebih memilukan, Bill tidak sempat memberitahu penontonnya apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Video ini berkemungkinan antara rakaman paling peribadi yang pernah dihasilkannya, namun turut dibayangi rasa kecewa apabila video asal yang dimuat naik mengalami masalah audio dan percubaannya untuk memuat naik semula juga menghadapi masalah yang sama. Daripada tingkah lakunya, besar kemungkinan inilah video yang paling syarat dengan emosi yang pernah dimuat naik olehnya. Meskipun hayatnya telah berakhir, peninggalan Bill Mead terus kekal sebagai satu contoh yang menyentuh perasaan tentang betapa cepatnya sesuatu penyakit boleh memberi kesan besar terhadap tubuh manusia. Trav, come here. Travis ialah seekor chimpanzee jantan yang dibesarkan dan tinggal bersama Sandra Harold di Connecticut, Amerika Syarikat. Dia dilahirkan oleh induk bersama Suzy dan Coco yang ditangkap dari habitat liar di Afrika dan dibawa ke Amerika Syarikat pada tahun 1970-an. Travis dilahirkan berhampiran Festus Majori pada 21 Oktober 1995. Ketika berusia hanya 3 hari, dia dipisahkan daripada ibunya dan dibeli oleh Sandra dan suaminya, Jerome Harold, dengan harga $50,000 Amerika. Mereka menamakan chimpanzee itu Travis, sempena penyanyi kegemaran Sandra, Travis Tritt.
Sejak kecil, Travis dibesarkan sepenuhnya dalam persekitaran manusia. Dia sering mengikuti tuannya ke tempat kerja. Travis juga pernah muncul dalam beberapa rancangan televisyen dan iklan, termasuk iklan Pepsi, The Maury Povich Show dan The Man Show. Travis mempunyai berat sekitar 91 kg dan diklasifikasikan sebagai obesiti bagi seekor chimpanzee. Namun dia terkenal dengan kebolehan luar biasa, boleh membuka pintu, makan di meja seperti manusia, menggunakan alat elektronik dan menonton televisyen. Selepas anak tunggal Sandra meninggal dunia dalam kemalangan pada tahun 2000 dan suaminya Jerome meninggal dunia akibat kanser pada tahun 2004, Sandra semakin terikat dengan Travis. Dia menganggap Travis sebagai anak ganti, malah tidur dan mandi bersama chimpanzee itu. Pada 16 Februari 2009, sekitar jam 3.30 petang, Carla Nash, rakan lama Sandra, tiba di rumah Sandra. Kehadiran Carla bukan secara kebetulan, sebaliknya atas permintaan Sandra sendiri. Ketika itu Travis telah mengambil kunci kereta Sandra dan berada di kawasan luar rumah tanpa kawalan. Bimbang dengan situasi itu, Sandra meminta bantuan Carla untuk memujuk Travis masuk semula ke rumah. Carla bukanlah orang asing bagi Travis kerana mereka telah saling mengenali selama bertahun-tahun. Namun pada hari itu, Carla tampil dengan gaya rambut yang berbeza, memandu kenderaan yang tidak biasa dilihat dan pada masa yang sama memegang anak patung Elmo, salah satu mainan kegemaran Travis. Sekitar jam 3.40 petang, ketika Carla menghampiri Travis dengan niat untuk menangkapnya, situasi tiba-tiba berubah. Tanpa sebarang amaran, Travis menunjukkan tingkah laku agresif dan terus menyerang Carla. Segala-galanya berlaku dengan sangat pantas dan di luar kawalan. Sandra cuba menghentikan Travis menggunakan apa sahaja yang ada, namun usahanya tidak berhasil. Dalam keadaan panik, Sandra segera melarikan diri ke dalam keretanya, mengunci pintu dan menghubungi talian kecemasan 911. Stand for 911, where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Dalam rakaman jelas kedengaran, bunyi Travis di latar belakang sedang menyerang Carla. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your Yes. friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Pada mulanya, operator talian 911 kelihatan keliru dan ragu-ragu memandangkan laporan yang diterima melibatkan seekor haiwan liar di kawasan perumahan. Namun Sandra terus menegaskan situasi sangat kritikal sambil meminta agar polis datang dengan senjata bagi menghentikan serangan tersebut. Please hurry up. Listen to me. They gotta shoot him. Please. Please hurry. Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Tell them they gotta shoot him because I tried stabbing him and he's not, and it made him worse. Please tell them. Shoot him because he's gonna try to attack me now. Shoot him! Selepas 12 minit serangan yang berterusan, akhirnya pihak polis tiba di rumah Sandra. Travis yang masih agresif terus mengancam keselamatan pegawai polis. Salah seorang pegawai dilaporkan terperangkap di dalam kereta peronda ketika Travis cuba menyerangnya. Polis kemudiannya terpaksa menembak mati Travis bagi menghentikan serangan tersebut. Selepas insiden itu, Carla Nash menjalani lebih 7 jam pembedahan akibat kecederaan yang sangat serius. Dia dilaporkan kehilangan kelopak mata, hidung, bibir dan struktur tulang tengah muka serta 9 jari. Siasatan polis mendedahkan Travis sudah menunjukkan tanda-tanda gelisah lebih awal pada hari kejadian. Sandra telah memberinya ubat Xanax yang dicampurkan ke dalam teh. Walaupun ubat tersebut tidak dipreskripsi untuk chimpanzee, Xanax boleh menyebabkan kesan sampingan tertentu, termasuk tingkah laku agresif, terutamanya jika individu atau haiwan berada dalam keadaan tidak stabil. Penyiasat turut dimaklumkan Travis mengidap penyakit Lyme,
satu penyakit yang boleh menimbulkan ketidakselesaan fizikal dan perubahan tingkah laku pada haiwan. Carla Nash kini berusia 72 tahun, manakala Sandra Harold telah meninggal dunia pada tahun 2010, lebih setahun selepas insiden tragik itu berlaku. Selepas menjalani pembedahan transplantasi wajah penuh pada tahun 2011, Carla menerima wajah baru dan kini menjalani rehabilitasi harian serta terapi pertuturan di sebuah fasiliti penjagaan. Carla mengatakan transplantasi itu benar-benar mengembalikan hidupnya selepas tragedi itu, namun dia masih menghadapi trauma dan cabaran emosi yang mendalam. Sehingga hari ini